Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sekitar bulan Oktober 2020, kisah Nurlida Abu Hassan menjadi sensasi di media sosial kerana tular satu video yang memaparkannya menangis pilu kerana perlu menyerahkan Amir, anak angkatnya yang berusia 6 tahun kepada ibu kandungnya. Nurlida dilihat sangat menyayangi Amir walaupun Amir bukan anak kandungnya. Malah adik-beradik angkat Amir melayan Amir bagaikan adik kandung mereka. Tambahan pula, Amir adalah ahli keluarga yang paling bongsu. Namun kesedihan berpisah itu adalah permulaan kepada episod kehidupan yang perlu dilalui oleh Amir apabila pada 29 Januari 2021 dia disahkan telah meninggal dunia di rumah ibu kandungnya bersama ayah tirinya di Taman Kerubung Jaya dalam daerah Melaka Tengah. Berita yang meruntun hati bukan sahaja kepada Nurlida tetapi rakyat Malaysia yang mengetahui kisah perpisahan mereka yang pilu. Menyingkap kembali bagaimana Amir berada di bawah jagaannya, menurut Nurlida, dia hanya menghulurkan pertolongan kerana ketika itu ibu kandung Amir sedang menyambung pengajian dan masih belum stabil dari segi keuangan. Ibu kandung Amir merupakan rakan kolej kepada anaknya. Anaknya selalu bercerita yang dia bersimpati dengan kakak seniornya yang terpaksa jaga anak yang masih bayi berusia 2 bulan serta dalam masa yang sama perlu bekerja dan belajar. Apabila turut simpati mendengar cerita tersebut, Nurlida kemudian menawarkan pertolongan untuk menjaga bayi itu. Dengan berbesar hati, Nurlida terima bayi tersebut seperti anak sendiri apabila ibu kandung Amir bersetuju untuk memberikan anaknya itu untuk dijaga. Amir ditimang dengan penuh kasih sayang kerana dia adalah adik bongsu, manakala anak-anak Nurlida yang lain sudah besar semuanya. Yang paling bongsu sudah pun berusia 17 tahun. Sebab itulah abang-abang dan kakak-kakaknya melayan Amir dengan penuh kasih sayang. Namun setelah hampir 6 tahun memeliharanya seperti anak kandung sendiri, Amir dikembalikan kepada ibu kandungnya Zuraida Atan berusia 31 tahun apabila wanita itu bersungguh-sungguh meminta anaknya kembali untuk dijaga. Kali terakhir Nurlida bertemu dengan anak angkatnya Amir ialah seminggu selepas mereka berdua berpisah semasa ayah tiri Amir, Muhammad Fadli Abdul Razak berusia 38 tahun membawa kanak-kanak itu bertemu dengan keluarga angkatnya. Pertemuan itu berlaku tanpa pengetahuan ibu kandung Amir. Sejak serahkan Amir pada Oktober 2020, mereka sekeluarga sempat 2 kali sahaja bertemu dengan Amir. Bapa tiri Amir akan mengambil kesempatan membawa Amir jika dia menghantar barang di Kuala Lumpur. Pada waktu itu mereka akan berjumpa di kedai makan. Tetapi selepas kejadian pertemuan itu disedari oleh ibu kandung Amir, dia bertindak memutuskan hubungan Amir dengan keluarga angkatnya dan menghalang mereka dari berjumpanya. Dan selepas itu 3 bulan mereka tidak mendengar kabar berita dari Amir kerana ibu kandungnya mengawal anaknya itu, sehinggalah mereka mendengar berita Amir telah meninggal dunia. Pada 29 Januari 2021, beberapa portal media tempatan melaporkan mayat seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun ditemui dalam bilik air rumah yang terletak di Taman Kerubung Jaya. Kanak-kanak lelaki itu didakwa lemas di dalam tong air setinggi 60.9 cm oleh suspek lelaki berusia 38 tahun yang juga merupakan bapa tirinya. Ketika sesi pengecaman mayat, Nurlida telah merayu kepada ibu kandung Amir untuk mengebumikan Amir di kediamannya membesar di Rawang, Selangor. Namun ibu kandung Amir cuma menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Pemeriksaan fizikal serta hasil bedah siasat bagaimanapun mendapati terdapat pelbagai kecederaan akibat dipukul. Pada 30 Januari 2021, ibu kandung dan bapa tiri Amir telah ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Ketika itu, beberapa media tempatan juga melaporkan kekesalan ibu angkat Amir kerana gagal mempertahankan Amir dari diambil oleh ibu kandungnya. Namun apakan daya seorang ibu angkat untuk melawan kuasa ibu kandung yang mahukan anaknya. Ketika diserahkan kepada ibu kandung, semestinya kita menyangkakan ibu kandung akan menjaga lebih baik dari orang lain yang tiada hubungan darah dengan anak itu. Sedangkan haiwan pun sayangkan dan akan lindungi anak mereka. Tidak disangka ianya terkecuali untuk kes adik Amir. Pada ketika ini juga serangan bertalu-talu dilakukan di Facebook ibu Amir dan wajah wanita itu menjadi tular di laman sosial kerana dikecam netizen.
Bercerita saat mendengar perkabaran duka yang disampaikan suaminya tentang pemergian Amir, Nurlida berkata hatinya begitu luluh mengenangkan cara pemergian kanak-kanak malang berkenaan yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Suaminya mendapat panggilan daripada jiran ibu Amir di Melaka dan memberitahu bahawa Amir sudah tiada. Kata jiran itu, dia mendapat tahu Amir meninggal dunia dan ditemui di bilik air. Terkilan kerana tidak pertahankan Amir sebelum ini, tetapi apa nak buat, itu adalah hak mutlak ibu kandungnya. Pada 1 Februari 2021, jenazah Amir dituntut oleh Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka. Jenazah kemudiannya dibawa ke Madrasah Asyakirin Simpang Bekoh kira-kira jam 11 pagi untuk dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Seramai 40 orang dibenarkan untuk menyertai solat jenazah yang terdiri dari keluarga kandung dan keluarga angkat arwah. Jenazah kemudiannya dikuburkan di tanah perkuburan Islam Padang Lebar Simpang Bekoh 600 meter dari kediaman nenek kandung dan selamat dikebumikan pada jam 12.40 tengah hari. Terdapat dakwaan tular yang mengatakan ibu Amir mengalami masalah mental, namun dakwaan itu dinafikan pihak polis dalam satu laporan bertarikh 31 Januari 2021. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Sukri Kaman, ibu kandung Amir yang berusia 32 tahun itu hanya mendapatkan rawatan biasa pada tahun 2019 dan bukan disahkan sebagai pesakit mental. Polis juga menafikan mayat Amir ditemui dalam keadaan kembung. Berdasarkan keadaan mayat mangsa, dipercayai mangsa baharu sahaja meninggal dunia kira-kira 3 jam. Malah ketika polis tiba di rumah mangsa, mangsa tidak berada dalam tong air yang dipercayai lemas di bilik air tingkat bawah. Pada 4 Februari 2021, Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali mengesahkan dakwaan tular bahawa bapa tiri Amir pernah didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh pada 8 September 2020. Pihak polis sahkan memang lelaki itu pernah didakwa di mahkamah tahun 2020 kerana memukul ibu kandung Amir yang juga suspek wanita yang ditahan berkait kes bunuh kanak-kanak ini. Selepas hampir seminggu berlalu dan menunggu penuh debaran, akhirnya pada 10 Februari 2021, Zuraida Atan dan suaminya Muhammad Fadli Abdul Razak didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh atas pertuduhan membunuh mangsa yang ditemukan lemas di dalam tong air di rumahnya di Taman Kerubung Jaya pada 29 Januari 2021. Berdasarkan pertuduhan, kedua-dua tertuduh secara bersama-sama didakwa menyebabkan kematian Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik berusia 7 tahun di sebuah rumah di Taman Kerubung Jaya jam 3.32 petang pada 29 Januari 2021. Kedua-dua mereka dituduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama dan boleh dikenakan hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Pengakuan kedua-dua suspek bagaimanapun tidak direkodkan. Bagi pertuduhan kedua di mahkamah yang berasingan, mereka didakwa mencederakan mangsa. Sama pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kesalahan Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya. Kesalahan didakwa dilakukan pada 29 Januari 2021 jam 3.32 petang di rumah pasangan itu di Taman Kerubung Jaya dalam daerah Melaka Tengah. Kedua-dua suspek bagaimanapun mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan itu. Hakim tidak membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin. Bagaimanapun, kes masih lagi dalam perbicaraan. Dihadapkan pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka terhadap anak malang ini. Hanya sempat kecap kehidupan yang gembira selama 6 tahun. Nyawanya direntap sebegitu rupa oleh orang yang patut menjaganya dengan baik. Namun, kehidupan di syurga Allah adalah yang pasti untuk Allahyarham adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah dan semoga rohnya dicucuri rahmat Allah. Sekian.